Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat juga Ustazah record sekali lagi sesi PDP secara online. Ustazah akan upload di channel YouTube Ustazah. Dan awak boleh klik link yang Ustazah letak di dalam Google Classroom. Sebab Ustazah tak boleh nak upload full video, terlalu berat. Jadi Ustazah terpaksa letak dalam channel Ustazah lah. Lebih mudah untuk awak tengok di mana-mana sahaja awak berada. Okey, pada hari ini, pada kali ini Ustazah akan masuk pada topik Al-Quran. Al-Quran ni Ustazah rasa surah yang akan kita pelajari sebentar saja lagi ni memang dah ramai hafal. Memang dah ramai tahu. Memang dah ramai familiar pun dengan surah ni. Betul tak? Okey, boleh rujuk dengan nota yang Ustazah lampirkan sekali ni. Okey, topik yang pertama yang akan kita kupas pada hari ini, yang kita akan baca sebentar saja lagi ialah bacaan surah Al-Qad oleh Ustazah Farah Wahidah. Okey, kita tengok kepada objektif pembelajaran. Okey, yang pertama dengan apabila kita baca surah Al-Qad ni, Ustazah harap semua anak murid Ustazah boleh membacalah surah Al-Qad ni ayat 1 hingga 5. Pertamanya dengan betul. Dengan betul dan lancar. Okey, bila dah lancar, Ustazah nak semua boleh baca surah Al-Qad ni ayat 1 hingga 5 dengan bertajwid. Tajwid pula. Kan? So kita nak baca surah ni dengan makhraj yang betul, tajwid yang betul. Okey. Okey, seterusnya okey, kita pergi pada pengenalan surah ni dulu. Okey, surah Al-Qad ni merupakan surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Okey, boleh semak-semaklah dalam Al-Quran, dalam buku teks, muka surat muka surat apa ya? Muka surat 2. Kalau yang buku digital pun sama je. Okey, kemudian surah Al-Qad ni diturunkan di Mekah. Bila kata diturunkan di Mekah ni, biasanya surah yang diturun di Mekah ni kita panggil dia ayat makiyah. Kalau biasa dengar lah. Dan ayat makiyah ni kebanyakannya ayatnya pendek-pendek. Dan surah yang diturunkan di Mekah ni kebanyakannya berkisahkan tentang tauhid, tentang pembersihan masyarakat dari penyembahan berhala dan juga syirik. Okey, seterusnya surah Al-Qad ni juga mengandungi 5 ayat. So sangat mudah untuk kita hafal lah. Okey, seterusnya menceritakan tentang malam Lailatul Qadar yang mana fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, isi kandungan surah Al-Qad ni yang seperti yang kita tahu tentang malam Lailatul Qadar, betul tak? Okey, antaranya ialah pada malam ini turunnya Al-Quran turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang mana kita tahu nilai malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Seterusnya para malaikat dan Jibril turun pada malam itu ke dunia untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Ini adalah antipati isi kandungan dalam surah Al-Qad. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sendiri menganjurkan umat Islam ni untuk mencari malam kemuliaan ni pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Specialnya malam Lailatul Qadar ni hanya ada pada bulan Ramadan. Ustazah percaya bulan Ramadan ni adalah satu pengalaman yang menarik lah untuk setiap orang. Betul tak? Berbuka puasa bersama keluarga, berterawih, doa-doa lah supaya COVID tahun ni beransur pulih, supaya kita dapat berjemaah di masjid seperti biasa. Okey. Seterusnya, apa biasanya amalan yang kita lakukan masa malam Lailatul Qadar ni? Okey, yang pertama, kita banyakkan baca Al-Quran, banyakkan buat solat sunat, banyakkan berdoa. Apa lagi? Okey, antara doa-doa yang disarankan dibaca ketika malam Lailatul Qadar ni ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, maksudnya wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta keampunan. Ampunilah daku. Itu antara amalan lah.
Okey. Jadi malam Lailatul Qadar ni biasa kita dengar 10 malam terakhir, betul tak? So antara hikmah dia kenapa Allah rahsiakan malam Lailatul Qadar ini, pertamanya untuk membuatkan kita ni sebagai umat Islam ni rajin beribadah sepanjang malam. Khususnya 10 malam terakhir. Okey, itulah sedikit pengenalan mengenai surah Al-Qadr. Okey, Ustazah nak sama-sama kita ikut bacaan Ustazah. Ustazah baca, sama-sama ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى matla'il fajr. Okey, ini surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Sangat mudah untuk dibaca, sangat mudah untuk biasanya kita baca dalam solat, sangat mudah dihafal. Tapi untuk tajuk ini kita perlu baca sehingga lancar. Okey, boleh dengar surah Al-Qadr ni dalam mana-mana pun, bacaan Qori ke atau buka YouTube, just type surah Al-Qadr. Sekejap lagi Ustazah tunjuk contoh bacaan, cara nak membaca dengan lancar, ataupun bila awak nak hafal surah Al-Qadr ni, awak kena baca setengah-setengah kan, potong-potong ayat tu. Tapi Ustazah percaya ramai yang dah hafal surah Al-Qadr ni. Okey, oleh itu Ustazah nak perdengarkan bacaan surah Al-Qadr dari inilah rakaman سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ. Okey, itu adalah antara contohlah video yang awak boleh tengok, awak boleh pendengarkan cara-cara membaca surah Al-Qadr dengan lancar, ayat 1 hingga 5. Okey, Ustazah akan baca sekali lagi. Ustazah harap semua murid ikut Ustazah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, jadi anda semua, murid-murid semua boleh cuba praktis. Kerapkan baca Al-Quran ni, awak kena kerap membaca untuk lagi lancar bacaan awak tu. Kalau awak skip-skip baca, memang tak lancar lah kan.
Okey, jadi Ustazah sertakan tips mudah untuk melancarkan bacaan Al-Quran awak. Pertamanya, memasang audio bacaan surah Al-Quran yang ingin dibaca. Contoh surah Al-Qad ni kan. Awak pasang ulang-ulang kali. Tak hafal pun tak apa. Janji awak boleh baca surah Al-Qad dengan lancar. Okey, yang kedua, mata tengok surah tu, ayat-ayat tu. Yang ingin dibaca, telinga pula mendengar bacaan. Ini tips-tips yang simple lah. Yang ketiga, baca berulang kali. Baca ulang-ulang kali untuk mudah lekat. Ini samalah untuk hafazan pun Ustazah rasa boleh diguna pakai. Okey, seterusnya minta mereka yang lebih pandai untuk semak bacaan kita. Contoh awak ada abang, ada kakak, boleh minta mereka semak bacaan kita. Okey, seterusnya betulkan kesalahan bacaan. Ini termasuklah tajwid, makhraj huruf, sebutan huruf tu awak kena betulkan. Okey. Jadi sampai sini saja. Topik bacaan surah Al-Qad. Ustazah harap dengan rakaman ini anda boleh cuba membaca surah Al-Qad ni dengan lancar, sebab surah Al-Qad ni merupakan surah yang sangat senang, ayat 1 hingga 5, dan boleh dijadikan amalan lah dalam kehidupan harian, dalam solat kita. Jadi bila kita dah lancarkan bacaan, boleh kita teruskan untuk menghafal. Seterusnya bila kita hafal tu, kita boleh baca dalam solat kita. Okey. Assalamualaikum semua.